Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada non-Muslim. Saya Nur Syafwati Hadan, nombor matrik S54798. Menurut Perkara 152, Perlembagaan Malaysia memperuntukkan bahawa bahasa kebangsaan negara kita ialah bahasa Melayu. Hari ini saya akan membincangkan tentang isu yang hangat menjadi bualan mulut masyarakat kita, iaitu isu dan halangan bahasa Melayu pada masa kini. Persoalan saya, apakah isu-isu tersebut? Jika ditanya pada sudut pandangan saya, jawapan saya ialah disebabkan wujudnya penggunaan bahasa rojak dalam penggunaan bahasa Melayu. Mari kita mengenali apa itu bahasa rojak. Bahasa rojak boleh dikatakan sebagai keracunan bahasa, iaitu penggunaan bahasa yang tidak mengikut tata bahasa akibat pengaruh bahasa asing yang tidak diterima secara umum. Misalnya, dari segi sintaksis, morfologi, fonologi, kosakata, istilah dan sebagainya. Di sini saya sertakan 3 tokoh ilmuwan berkaitan penggunaan bahasa rojak. Berdasarkan tokoh pertama iaitu Syuat Awad pada tahun 2007, beliau berpendapat bahawa bahasa rojak menggambarkan penggunaan bahasa yang sebenar di Malaysia. Bahasa rojak akan terus diamalkan kerana sikap pengguna suka menggunakan bahasa rojak. Tokoh kedua pula ialah Hassan Ahmad pada tahun 2007. Beliau juga telah melihat bahasa rojak dari sudut sikap pengguna bahasa di Malaysia. Menurut beliau, pengguna bahasa rojak ialah individu yang mengalami kecelauan pemikiran. Keindahan bahasa Melayu telah musnah akibat pengaruh luar seperti pengaruh media elektronik. Ianya telah merosakkan penggunaan bahasa Melayu dari segi pertuturan ayat, istilah dan bahasa. Kerosakan penggunaan bahasa Melayu yang paling jelas dapat dilihat dalam golongan remaja, terutamanya pada abad 21 ini. Mereka menggunakan bahasa rojak sebagai ikutan dan trend terkini. Keadaan ini akan membawa kesan yang serius terhadap kedaulatan bahasa Melayu. Jika tidak ditangani, sudah pasti keindahan bahasa Melayu akan musnah. Menurut tokoh ketiga iaitu Asmah pada tahun 2007, bahasa rojak merupakan bahasa campur kod dan alihan kod. Dari sudut pandangan beliau, wujudnya perkataan daripada bahasa asing dalam bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi. Beliau juga berpendapat bahawa bahasa Inggeris merupakan bahasa kedua terpenting di Malaysia. Maka, kod daripada bahasa Inggeris akan timbul dalam komunikasi antara masyarakat di Malaysia. Berikut merupakan kata akhbar pada 24 April 2019 yang bertujuh bahasa rojak hilangkan jiwa bangsa. Berdasarkan hujahan saya tadi, saya berpegang teguh bahawa kewujudan bahasa rojak ini merupakan isu dalam bahasa Melayu. Seterusnya ialah cabaran penggunaan bahasa Melayu dalam teknologi maklumat ICT pada masa kini. Bidang teknologi maklumat amat penting pada zaman ini. Oleh itu, Malaysia telah menerima impak yang besar terutama dari segi penggunaan bahasa teknologi maklumat. Memang tidak dapat dinafikan bahawa bahasa teknologi maklumat yang utama ialah bahasa Inggeris. Keadaan ini akan memberi kesan kepada penggunaan bahasa Melayu dalam teknologi maklumat. Sehubungan dengan itu, bahasa teknologi maklumat dalam bahasa Melayu perlu kami belajar agar pembendaharaan kata berkenaan teknologi dapat diperkayakan. Semua negara mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua selain daripada bahasa ibunda. Contohnya, Korea Selatan dan Jepun merupakan negara yang maju dalam bidang sains dan teknologi. Namun mereka tetap mempertahankan bahasa ibunda dan bahasa Inggeris tetap dipelajari. Menurut Kamal Syukri Abdullah, bahawa Jepun tidak berganjak daripada menggunakan bahasanya dari peringkat tadika sehinggalah ke peringkat pengajian tinggi dalam semua bidang mata pelajaran. Bahasa Inggeris hanya dipelajari di peringkat menengah dan bukan di peringkat rendah. Walau bagaimanapun, bahasa Jepun tetap diutamakan dan dijunjung tinggi martabat dan maruahnya. Ini jelas menunjukkan bahawa negara yang menekankan bahasa kebangsaan juga dapat menjadi negara yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Ain binti Nur Azman, nombor matrik S55865.
Antara isu dan cabaran yang dihadapi dalam mengembangkan bahasa Melayu pada masa kini ialah sikap penutur bahasa itu sendiri yang telah mencabar kedudukan bahasa Melayu. Nik Safia Karim ada memperkatakan bahawa bahasa Melayu merupakan satu cabaran yang sebenarnya terletak pada sikap yang dipegang oleh penuturnya. Pada masa kini, penggunaan bahasa Inggeris secara meluas dalam komunikasi masyarakat dan telah menyebabkan bahasa Melayu semakin tercabar. Jadi, terdapat masyarakat yang tidak menitik beratkan bahasa kebangsaan menyebabkan kedaulatan bahasa Melayu tercabar. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka sudah terdidik untuk menggunakan bahasa Inggeris dalam pertuturannya sejak kecil lagi, menyebabkan mereka lebih lancar dan selesa bertutur dalam bahasa Inggeris. Akibatnya, mereka tidak biasa menggunakan bahasa Melayu telah membentuk satu sikap yang tidak kisah terhadap bahasa ibunda. Contohnya, apabila mereka disuruh memberikan pendapat dan idea, mereka lebih selesa bertutur dalam bahasa Inggeris. Jelaslah bahawa sikap penutur merupakan satu cabaran yang perlu dihadapi pada masa kini agar bahasa Melayu tidak dipandang rendah oleh masyarakat sendiri.